Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my YouTube channel. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepada kami ya Allah. So, hari ini saya nak ceritakan tentang seorang subscriber yang kongsi pengalaman dia untuk kita pun dengar sendiri. Saya baca, awak dengar. Ya, saya yang di sini menanggung semuanya. So ya, apa-apa pun kita enjoy. And by the way, kisah sebenar ni kita bagi nama dia Tia. Seorang subscriber yang kita bagi nama dia Tia, bukan nama sebenar. So, dia nak ceritakan tentang pengalaman dia ataupun pengalaman keluarga dia dekat kita. So, ya. Jom kita teruskan kisah yang pertama yang bertajuk 3, 2, 1. Kisah yang pertama ni, abang dia ni dia seorang yang tak boleh kita macam push dia. Macam kita marah-marah dia, suruh buat itu, suruh buat ini kan. Lepas tu kita dah buat, macam orang tu asyik marah kita kan. Kita buat ni salah, kita buat tu salah. So dia macam control kita. So macam abang dia ni tak boleh jenis yang macam tu. So dia tak terima. And one day ni dia bergaduh dengan family dia, masalah family. Bukanlah bergaduh jenis yang bertumbuk je kan. Memang tak adalah dia nak bertumbuk dengan ayah dia. Aku tahu ada kes yang bertumbuk dengan ayah, membunuh ayah. Tapi abang dia ni tak. Dia bertekak lah kan, macam suara mulut dia. So sampai satu masa ni abang dia macam dah tak tahan dengan ayah dia asyik push dia, asyik buat macam-macam lah kan. Sampai dia tak tahan tu, rumah si subscriber ni dia boleh duduk dekat bumbung lah kan. So dekat bumbung tu nampak lah kan pemandangan semua. So dia decide untuk duduk dekat bumbung. And ya, dia duduk dekat bumbung tu, dia rasa macam nak release tension, tapi dia macam tak boleh nak release sebab dia asyik teringat benda tu kan. Dia macam stres lah kan. Balik kerja macam ni, nak pergi kerja macam ni. So dia macam stres gila, macam dia nak depresi pun ada. So dia macam okay, bila dah macam tu lah kan, abang dia macam tak terima. So dia tumbuk bumbung tu kan. So bila dia dah tumbuk bumbung tu, ceiling rumah tu kan bergegar. So dia macam retak lah sikit lah kan. So dia macam dia tak kisah pun semua benda tu. Bila dia dah buat macam tu, dia dah rasa macam cool down sikit, dia dah macam tenang lah sikit kan. Lepas dia buat benda tu, dia macam baring lah kan dekat bumbung tu. Yang peliknya, abang dia ni dia nak release tension. Okay, korang ingat, release tension. But ni macam rumah dia, depan rumah dia ni adalah perkuburan. So bila dah depan tu perkuburan, dia nak release tension apa kan. Kalau aku duduk dekat situ, aku dah duduk dekat bumbung, aku rasa macam nak hilangkan stres aku, memang aku terus masuk rumah balik. Memang aku tak ada nak release tension kat situ. So macam dia macam abang dia ni, dia kan nampak perkuburan depan tu. So
dekat perkuburan tu ada tiang kan, tiang banyak untuk suluh yang itu perkuburan. Dia nampak dekat salah satu tiang ada seorang budak yang korang tahu kalau perempuan dia macam, kalau perempuan kan rambut dia ke belakang. So macam kalau rambut dia ke belakang, it's okay, kita boleh tahu itu perempuan. So kali ni abang dia nampak rambut yang dia nampak perempuan tu ke depan. So macam buat bodoh je lah kan. Tapi dalam buat bodoh tu kan, abang dia macam tak tahulah spontan ke apa kan, dia tangkap gambar kan. So bila dah tangkap gambar tu kan, dia buat bodoh je. Dia terus baring and dia decide untuk tak nak masuk dalam rumah tu, sebab dia tahu kalau dia masuk rumah tu, dia kena marah lagi, dia kena push lagi kan, macam-macam push daripada ayah dia. So dia macam, okay tak apa, malam ni aku tidur je dekat bumbung ni, hujan ke tak hujan aku tidur dekat bumbung ni. So bila dah macam tu, keesokan paginya, korang biasalah kan, pagi-pagi tu breakfast. Time tu hari Sabtu, breakfast kan. Abang dia tak kerja, adik dia pun tak sekolah. So dia macam, okay, tak kerja. So abang dia ni bila dah turun daripada bumbung tu, dia pergilah dekat ayah dia kan. Time ni abang dia dah tak marah lah dekat ayah dia. So dia cerita yang pasal semalam tu dia nampak benda seorang perempuan yang berambut panjang. And si Tia ni, yang subscriber kita ni, dia terdengar. So macam dia, macam kita juga kalau ada masalah kita akan curi-curi dengar. Itu biasa, normal. Bila dia dah curi-curi dengar tu kan, dia tahulah kan apa yang jadi dekat abang dia semua tu kan. Lepas tu bila part yang abang dia nak tunjuk gambar yang dia tangkap gambar semalam tu, si Tia ni dia macam terus tinggalkan breakfast dia and dia terus pergi dekat abang dia, sebab dia nak tengok gambar yang abang dia tangkap tu. Yang si Pia ni dia nampak yang tepi tiang tu kan, perempuan yang berambut panjang, rambut dia ke depan, baju dia tak adalah putih sangat, tak adalah kotor sangat. Korang tahu tak kalau putih tapi dia kotor-kotor sikit-sikit macam tu. So dia macam dia tengok sepenuhnya kan, dia perasan perempuan tu tak ada kaki. So perempuan tu terapung. Bila dah macam tu, si Tia ni dia macam dah tak nak ambil tahu kan, dia takut lah kan, takut. And ya, dia terus pergi dekat breakfast dia habiskan. And dia buat lah apa yang dia patut buat hari Sabtu kan. Selalu perempuan kemas barang, kemas bilik dia, kemas rumah kan. So cerita yang pertama habis di situ. And habis di situ kita pergi ke cerita subscriber kita yang kedua. 3, 2, 1. Okay, kisah yang kedua ni, Setia ni boleh dikatakan sangatlah takut dengan makhluk yang bernama pocong. So bila dia dah takut kan, korang tahu kan kalau jenazah kita bungkuskan dia tu macam dah nak sebiji lain macam pocong. So bila dah macam tu, dia ingat semua yang berbungkus time tu dia kecil lagi. So dia anggap yang semua yang berbungkus tu pocong. So bila dah macam tu, walaupun itu mak dia tetap takut juga. So bila dah macam tu, kalau mak dia meninggal pun dia akan duduk jauh daripada jenazah tu. And bila dia dah duduk jauh tu, ada seorang yang panggil dia untuk cium mak dia untuk terakhir kali. Tapi dia tetap berkeras yang dia tak nak jumpa benda yang macam tu, sebab dia anggapkan semua benda tu pocong kan. So dia macam tak nak
anggapkan tak nak pergi dekat situ, walaupun cium buat kali terakhir dia tak nak juga. So macam dia berkeras, dia tak nak. So bila dah macam tu, bila dah dikebumikan, dia decide untuk keluarga dia lah kan, decide untuk temankan nenek dia. Yelah, korang tahu kan, dia telah anak dia dah meninggal dan dia pula keseorangan. So family dia decide untuk temankan nenek ni buat sementara waktu. Lagipun time tu adalah cuti panjang kan. So macam okey lah kan, kalau nak tinggal kat situ lama sikit, sampai dah nak sekolah baru balik pun okey. Sebab ya korang tahu sendirilah kan, kalau budak pun kalau kat rumah buat apa, just main-main juga kan. Better dia duduk dengan nenek dia. So bila dah macam tu, malam tu Sitiah ni tidur dekat bilik yang mak dia, arwah mak dia ni selalu tidur. Macam itu adalah bilik khas untuk arwah mak dia, macam tu. Bilik dia ni tak adalah besar sangat, tapi dia tinggi ke atas. So macam kalau kita menjerit, dia berdengung lah kan. Kalau orang suka menyanyi, senang lah kan. Duduk kat situ menyanyi-menyanyi, kita dah rasa suara kita sedap sebab duduk dekat bilik berdengung. So tapi kita tak boleh nak tu lah kan, setkan macam mana ekor dia sampai mana kan. So bila dia dah macam tu, so tak apalah kan, malam tu dia cuba untuk tidur. And cuba untuk tidur tu, tapi dia tak boleh nak tidur. Lepas tu dia try untuk buka surah-surah yang korang, ada orang cakap buka surah-surah yang macam surah-surah Al-Quran, surah-surah yang boleh menenangkan hati tu, boleh cepat tidur lah kan orang kata. So macam dia ikut benda lah tu. Tapi bila dah macam tu, dia tak boleh tidur juga sampailah pukul 3 pagi. So macam bila tak boleh nak tidur, so macam okay, tak apalah, aku main phone je. Aku main phone. Tiba-tiba bila dia dah main phone tu, dia terdengar ada seorang, bukan seorang lah, ada suara yang macam perempuan menangis. Kan korang tahu yang dalam bilik tu dia tinggi, so kalau kita menjerit, dia akan berdengung. So macam kalau dia menangis, dia berdengung gila lah kan dekat situ kan. So macam dia dah Sitiah ni dia macam dah takut lah kan. Dia tutup dengan selimut. Dia macam dia tutup mata and dia nak tidur. Tapi tetap tak boleh. Sampailah pagi tu kan, dah subuh tu barulah perempuan tu, dia suara perempuan menangis tu berhenti. So bila dah nenek dia habis untuk solat subuh lah, time tu dia teruskan lah kan, bagi tahu dekat nenek dia, bagi tahu dekat family dia yang apa yang dia hadap malam semalam kan. So adik dia decide untuk teman kakak dia ni untuk tidur lah kan. Sampai dia betul-betul lah tidur, barulah dia pergi ke bilik dia kan untuk tidur. So malam tu dia try tidur. So kakak dia ni decide untuk tidur pukul 10 lah kan. Ya, sebab tak nak lah menyusahkan adik dia lah kan, untuk tunggu dia sampai pukul 3 lah kan kalau tak tidur kan. So dia dah macam tu, akak dia decide untuk tidur pukul 10. So malam tu kakak dia tidur dengan lena lah kan. Dia semalam tak tidur, tiba-tiba hari ni dapat tidur. So macam okey lah kan, aku dapat tidur. So bila dah macam tu, kakak dia ingat, Sitiah ni ingat yang malam tadi tak ada apa-apa. So macam okey lah kan. Tiba-tiba adik dia buka cerita
and dia bagi tahu satu family, and sekali dengan nenek dia lah kan, yang masa kakak dia tidur tu dia terdengar benda yang sama kakak dia dengar. Dia dengar ada seorang perempuan yang menangis and berdengung macam tak berhenti-henti. So kalau kita menjerit, adalah kan part yang dia akan berhenti sendiri, but yang si perempuan menangis ni dia tak berhenti langsung. So macam kita tahulah kan, kalau tak berhenti langsung tu apa yang jadi. So adik dia terus dengar macam tu, adik dia terus lari ke bilik nenek dia and dia tidur dekat situ. Sampai boleh dikatakan dia takut sampai dia demam. So macam akak dia pun kesian lah kan dekat dia. Dia ketakutan sampai dia demam. So ya. Okay, bila dah macam tu kakak dia ni selalu terbau. Korang tahu kan kalau orang meninggal, kita akan mandikan dia dengan kapur barus. So si Tia, subscriber kita ni, dia selalu terbau kapur barus tu, and dia selalu bau mayat. Walaupun dia naik motor, dia pergi mana-mana ke, dia naik kereta sekalipun, dia letak pewangi banyak mana pun, dia akan selalu terbau kapur barus ataupun bau mayat. So bila dah macam tu, dia tahan jugalah kan. Dia tahan sampai sebulan. Bila dah sebulan tu dia dah rasa macam dah tak tahan langsung. So dia bagi tahu dekat family dia, and dia bagi tahu dekat nenek dia. Bila dah bagi tahu dekat nenek dia pun faham apa yang dia kena buat. So nenek dia bagi tahu cara-cara nak hilangkan benda tu. So si Tia ni dia tak nak bagi tahu cara-cara macam tu sebab itu cara privacy diorang. So dia tak nak lain. So kita pun hormat dia punya privacy, so tak apa. And dia bukan, kalau kita dah buat tu buat sekali dia terus hilang. Bukan, dia ambil masa 2 bulan untuk hilangkan benda tu. Tapi dalam masa 2 bulan tu lah yang dia rasa macam itulah pengalaman yang teruk dia pernah kena. So dia macam dalam masa 2 bulan tu kan, kalau sebelum 2 bulan ni dia bau kapur barus, but tak adalah kerap sangat. Tapi dalam masa dia nak berubatkan diri dia tu, cara nenek dia bagi tahu tu, dia kalau boleh dikatakan setiap masa dia akan bau kapur barus ataupun bau mayat. So dia macam okey, ini sekejap je kot. Dia tahan sampailah 2 bulan tu dia dah rasa okey. Dia tak macam dah tak rasa macam dah bau lah kan. So dia rasa macam dah bebas, aku bebas, dah tak ada kena ganggu, aku dah tak bau apa-apa lah kan. So macam okey, itu adalah kisah yang kedua dia ceritakan dekat kita. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akan pergi kisah yang ketiga. 3, 2, 1. Okey, yang ketiga ni pengalaman dia boleh dikatakan kebanyakannya orang kena macam ni. So pengalaman dia yang ketiga ni, dia ada level 1, level 2, level 3. So macam okey, tak apa, kita teruskan dengan level yang pertama. Yang pertama ni macam biasa kalau korang couple, korang tak payah nak tipu lah. Kalau korang couple pun korang akan sleep call dengan partner korang lah kan. Korang sleep call, and tak payah nak menipu. Kalau korang sleep call pun korang takkan tutup sampai pagi esok. Walaupun dah sampai pagi esok pun, korang dah perasan benda tu dah berjam-jam, korang takkan tutup. Korang bagi tahu je, cepat. Bagus. So bila dah macam tu, ya tak apalah kan. Si Tia ni
dia bila dah bercakap dengan partner dia tu, baru dia terperasan yang dia belum tidur lagi, sedangkan time tu dah pukul 3 lebih lah macam tu kan. So macam okay, dia kena tidur sebab esok dia nak pergi sekolah, sebab dia takut lah kan, lambat kan. Si Tian ni kan budak cemerlang, so dia takut lambat kan, takut rekod dia buruk. So macam okay, tak apa. So bila dia dah tidur tu kan, dia cakap lah kan dengan partner dia nak tidur. And bila dia nak tidur tu kan, dia macam tak boleh nak tidur, and dia nak try ambil phone dia, main sekejap, and dia tidur lah kan. Tapi dia perasan badan dia ni berat gila, berat memang tak boleh nak gerak lah kan. So macam bila dah macam tu, dia pandang ke atas lah kan. Orang tidur kan selalu pandang ke atas. So macam okay, tak apa. Dia pandang ke atas, and dia perasan yang dia kena tindih. Bila dia dah kena tindih tu kan, dia macam menjerit. Dia try menjerit, but macam dia try menjerit 5 ke 6 kali, but tak ada siapa yang dengar. So macam okay, tak apa kalau orang tak ada dengar kan. Tapi dia merayu sangat-sangat, ada seorang yang dengar boleh tolong dia, but tak ada orang yang dengar. And bila dah macam tu, bila dah lama-lama kan, dia paksa untuk dia bangun, but dia tak boleh nak bangun. Dia bila dah lama-lama tu, dia dah terlepas dah daripada tindihan tu. So macam dia malah nak bangun kan, dia terus tidur je kan. Lepas dia dah penat tu, dia terus tidur. So macam itu level pertama. Itu bagi dia macam tak seram lah kan. So kita pergi yang level kedua. Level yang kedua ni, okay, dia tengah study. And study. Dia tak perasan yang dia study, tiba-tiba dah pukul 2 suku. Bila dah 2 suku tu, dia macam okay, aku kena tidur. So bila dia dah tidur tu kan, dia dah tutup lampu, dia dah simpan buku-buku dia. And dia baring. Dia macam kosongkan otak lah kan. Selalunya orang nak tidur, dia kena kosongkan otak. So dia kosongkan otak, dia tak boleh tidur. And dia try nak ambil phone, tapi dia tak boleh nak gerak. And korang tahu kalau yang orang kena tindih ni kan, just mata dia je yang boleh bergerak, yang lain semua tak boleh bergerak. So dia nampak ada sesuatu yang berdiri dekat atas dia. Bila dia dah berdiri, dia tahu itu makhluk yang dia paling takut gila. So bila dia dah takut tu kan, dia perasan itu adalah makhluk yang dia takut. Itu adalah Tuan Pocong. Tuan Pocong ni berupa yang mata dia terbuka, but muka dia tu semua hitam. Dan korang tahu kalau muka yang terbakar, dia akan macam mengelupas macam tu kan. Kulit dia terbuka. Seramnya aku. So macam dia takut gila kan. So dia nak tutup mata tak boleh kan. So bila dah macam tu, dia try baca Al-Fatihah dalam diri kan. Dia try baca and dia tertidur dengan sendirinya. And dia dah tak rasa dia ditindih. Okay, itu level yang kedua. Kita pergi ke level yang ketiga. Level yang ketiga ni, dia kena tindih juga, tapi badan dia straight lah kan. Tapi kepala dia ni, dia menghadap ke dinding. So bila menghadap ke dinding ni, dia tak pandang lain ke atas. So bila dia dah pandang ke dinding ni, dia perasan ada sesuatu yang makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan dia. So macam dia macam takut lah kan perasaan tu. Dia ditindih and dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia try nak bangun tapi tak boleh. And dia perasan
kali ni bukan benda yang dia paling takut, tapi ini adalah Puan Ponti. Bila dia perasan tu Puan Ponti, and dia try baca Al-Fatihah. Banyak kali dia try baca Al-Fatihah, tapi tak jadi-jadi. Dia tak boleh nak bergerak juga. Tapi ada sekali ni dia try baca Al-Fatihah, and dia, lepas dia baca Al-Fatihah tu, dia merayu dekat Allah untuk lepaskan dia daripada tindihan ni. Bila dah macam tu, bila dah lama-lama dia lawan, dia dah terlepas, and dia terus lari ke ruang tamu, and dia tidur dekat ruang tamu sebab dia takut dekat dalam bilik tu kan. Cerita yang level yang ketiga dah habis. So, dari pengalaman ni, Siti-A bagi tahu dekat kita yang dia belajar dengan satu benda. Dia belajar yang kita boleh takut dengan benda-benda tu, tapi kita tak boleh takut yang berlebihan. Sebab kalau kita takut berlebihan, lagilah benda tu suka dengan kita, and dia akan ikut kita. Tapi kalau kita try untuk kita lawan perasaan takut tu, dia akan tak ikut kita, dia takkan ganggu kita. So, bagi korang, bagi subscriber saya, jangan pernah takut dengan apa makhluk sekalipun. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila dah macam tu, habislah konten kita pada kali ni. Dan itu sajalah konten kita pada kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay? Korang, kalau korang ada kisah-kisah korang tersendiri, korang boleh chat saya dekat DM IG, ataupun korang boleh pergi dekat email saya yang saya letak dekat description. So, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa juga tekan button notification untuk video selanjutnya, sebab kalau korang tak tekan, korang akan terlepas dengan video-video saya yang seterusnya. So, okay, kali ni saya nak bagi tahu, saya nak minta maaf awal-awal, sebab kalau lepas ni saya jarang upload video, because saya ada dapat tawaran pekerjaan di Titi Wangsa. So saya tak tahu lagi saya boleh buat konten ke tak. So, tapi saya akan try hard untuk saya buat konten yang lebih menarik for korang. So nantikan je video yang saya upload lepas ni, upload. So, jangan lupa subscribe ataupun follow saya punya IG sampai 2k je. Saya minta 2k je kak. Saya minta 2k je untuk saya cukupkan. So, saya minta tolong sangat-sangat support YouTube saya ni, ataupun support IG saya. So, itu sajalah konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa juga tekan button notification untuk video selanjutnya. So, tak ada apa-apa dah kita nak cakap. Assalamualaikum. Ciao.